Apa masalah ekonomi Bumiputera yang kita perlu pertingkatkan? Adakah dari segi pegangan equity? Yes. Satu, pegangan equity kita terlalu rendah. Kedua, penguasaan ekonomi Bumiputera itu terlalu rendah. Kita bukan nak monopoli, kita bukan nak ambil hak orang lain, tapi kita nak besarkan cake supaya everyone can take the advantage, can get the benefit. Sebab Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam episod 21 yes, betul. 21. So sebelah kanan aku Zaim, sebelah kiri aku Amir. So jumpa lagi kita, tapi special kali ni kita tak rekod malam. Kita rekod petang Pukul 4. Pukul 4. Dan kau rasa okey bulan puasa ni? Nak go dengan podcast ni? So far okay, tak ada masalah. Kau rasa? Alhamdulillah okey setakat ni. Okay, before sebab di bulan puasa bulan Ramadan. So kita dua-dua selayang Kita tiga-tiga, dua-dua. Dah biasa aku dengan kau. Okay, kita tiga-tiga selayang. So, bazar kat Selayang, kau boleh kata 1 hingga 10 Mana bazar yang paling sedap? Bagi aku, bazar yang paling aku rasa seronok adalah bandar Katihau. Itu aku rasa paling seronok lah. Because aku rasa senang, mudah parking. Itu bagi aku lah. Okay. Tapi bagi kau lah? Zaim dulu. Zain. Aku sebab puasa aku dekat UIA. Aku start puasa aku dengan UIA. So memang aku banyak pergi kat bazar-bazar macam Taman Melawati, area-area Setiawangsa. So aku punya recommendation, kalau nak buka puasa, cari makan bazar, aku suggest bazar depan Melawati Mall. Bazar kat situ makan banyak gila, ada option best gila. Lepas tu aku hari tu ada beli air, aku tak ingat air apa, tapi air tu yang sedap. Makan dia pun kau daripada yang gunting, yang ringan sampai berat-berat, nasi kandar apa semua memang ada. So aku recommend situ. Tak, aku pernah mall Taman Melati. Ya betul. Itu mall tu famous dengan warga asing Tak salah aku lah. Melawati Mall. Mana ada? Tak ada. Salah. Bukan. Bukan. Okay, sorry. Man, Kalau aku, dia kita akan kalau kita Amir asyik kandar tengah hari kan. bukan. Tak, kita kalau nak tengok bazar ni, kita akan biasa dengan bazar yang kita familiar, selalu pergi, yang dah dekat tau. Macam kau dekat dengan area Rawang, so kau pergi kat Kati Home lah kan. Macam aku Selayang Baru mungkin dekat bazar dekat Balai Polis lah, dekat-dekat dengan Balai Polis mana? Trafik tu? Bukan, balai Pondok Polis Selayang Baru. Dia dah dekat sepadan ke Don Meti Besar. Kat situ dia memang, kenapa best bagi aku, sebab dekat situ lah kau jumpa penjaga-penjaga pasar malam daripada zaman kau kecil lagi. Kau dah familiar dengan makanan dia. So dia macam nostalgia sikit lah. Dia itu antara bazar yang paling lama yang ada dekat Selayang Baru. So aku memang favourite kat situ lah. Tapi bila kau dah mencecah umur nak dekat 30 ni kan, kau sebenarnya dah muak dah pergi bazar. Betul. Cuma kau akan pergi bazar bila kau macam, aku malas nak masak ini. So kau akan pergi bazar. Tapi kalau kau rajin masak, kau memang tak jejak bazar. Aku dah berapa hari puasa, 5 hari puasa, ada dalam sekali 2 je aku pergi bazar. Aku baru dah 5 hari puasa ni, 5 hari ke 6. Dah masuk 6 Dah masuk 6. Baru sekali pun pergi. Tu pun pergi sebab member aku ajak buka puasa kat luar. Tak biasa suka kat rumah. Tapi aku nak tanya soalan yang paling famous sebelum kita jumpa pada isu yang isu semasa tentang bulan Ramadan, aku nak tanya benda simple untuk kau dua sama. Kuih atau makanan apa yang wajib kena ada? Dan kenapa kena ada? Kalau aku start dulu sebab ni soalan yang senang aku start dulu Kalau aku, kalau korang tahu, kuih onde-onde. Korang tahu pernah? Onde. Betul. Itu memang wajib ada. Aku tak tahu kenapa. Dari dulu lagi bulan puasa mesti aku kena ada kuih tu. Tak ada kuih tu aku macam ada potong sting sikit. Tapi tak ada masalah pun, tak ada. Cuma kalau ada tu lebih better. Macam aku kuih, aku tak kisah. Dia jangan tak ada kurma. Kau jangan. Aduh. Tak ada kurma, aku macam potong sikit. Kalau kuih tu aku okey lagi. Letak butter ke tak? Tak lah. Pelik-pelik. Original. Original lah. Kuih? Kalau aku pun macam kau juga lah, lebih kurang. Kena ada kuih. Aku kan macam onde-onde lebih kurang macam tu kan. Aku akan koci. Kalau tak koci, lepak pisang. Aku suka dua tu sebab dia manis. Lepas tu kau makan, lepas tu nak solat kan. So makan sikit, dah kenyang, solat. So best lah, ada tenaga sikit. Kau kumur nampak aku dan dia nampak generasi muda nampak ada beza. Tapi memang aku nak isu politik sekarang yang tengah famous Aku tak tahu benda ni dibangkitkan kenapa. Ada orang kata menteri lah, kita kait dengan menteri pendidikan dia kata dia tak nak anak
yang non-Muslim makan dalam tandas, makan kat sini, makan kat sana, bukan makan kat kantin. Makan bersepah. Makan bersepah lah. Dan cadangan dia untuk buka kantin. Sebab tak ada masalah buka kantin kat sekolah. Tapi ada lah setengah-setengah penyokong PAS yang kata bahawa buka kantin boleh datangkan perkara yang teruk, mudarat kepada anak-anak kita. Apa pendapat kau? Pandangan aku, pertama apa yang mudarat? Aku tak tahu. Sebab cikgu boleh kontrol kot. Contohlah kata, satu sekolah tu ada 500 murid. Katalah ada 50 murid non-Muslim. So kantin still boleh buka, masak untuk portion 50 orang. Cukup, settle masalah. And cikgu kontrol lah. Janganlah tiba-tiba ada budak Muslim lah pergi beli makanan. Pengawal sekolah pun ada. Kalau budak beli pun salah ke kalau budak sekolah rendah? Betul juga. Kalau kau fikir Tapi sebaiknya janganlah. Kita kena didik jugalah. Bagi aku tak setuju kalau budak sekolah rendah pun boleh beli. Sebab kita kena didik budak-budak ni untuk tahan puasa. Tapi kalau dalam proses pembelajaran, kalau lah mereka dah tak boleh tahan sangat, adalah kelonggaran. Macam sekolah menengah contoh kan. Bagi aku nonsense lah kalau kau nak tutup. Sebab contohlah, ni sorry to say lah, takkanlah kita nak suruh pelajar non-Muslim tu bawa makanan sini daripada luar datang sekolah. Sebab benda tu memang tak boleh pun. Kalau ikutkan peraturan sekolah, memang tak boleh bawa makanan luar. So kalau bawa bak kutih dalam sekolah, tak kerja di isu. So buka je lah kantin tu, apa masalah dia kan. So bagi aku, isu yang dibangkitkan oleh pembangkang ni isu yang nonsense lah bagi aku. Tapi aku suka isu ni. Pembangkang dia kata bahawa dengan tak buka kantin ni bukan pembangkang atau ahli parlimen cakap ni. Aku nampak ada penyokong-penyokong dia dekat TikTok, dekat social media menyatakan bahawa dengan cara tak buka kantin lah kita boleh tingkatkan lagi rasa respect terhadap orang Islam, rasa respect terhadap orang yang berpuasa. Itu hujah dia. Rasa bahawa ini adalah, kalau kita tak buka, dia akan tingkatkan lagi perasaan respect satu. Yang kedua, perpaduan. Di mana bahawa jika orang non-Muslim nak makan, dia akan makan sorok-sorok. Sebab apa? Dia macam respect gila dekat orang Muslim. Adakah itu kau rasa betul dengan statement dia? Bagi aku salah. So, sebab macam ni. Okay, kalau nak kata nak meningkatkan respect tu, selama ni diorang tak respect ke? Itu dalam apa? Dalam kelas tu diorang makan depan mata kau. Kita dulu zaman kita sekolah, kawan-kawan kita non-Muslim ada makan depan mata kita ke? Diorang makan pun pergi jauh-jauh lah. Kita pernah ada di zaman itu. Kita ada kawan-kawan circle kita di sekolah yang non-Muslim. Aku tak tahu lah, mungkin yang cakap ni mungkin sekolah dia sekolah tahfiz ke apa. Itu beza dia lah. tak campur lah. Dia tak bercampur, so dia tak tahu. Tapi macam kita yang bercampur, kita tahu kawan-kawan kita yang non-Muslim, waktu puasa, kita kan waktu rehat kan kita duduk dalam kelas. Yang non-Muslim diorang pergi kantin, diorang makan. So diorang ada tempat diorang sendiri untuk makan. Which is, that is the way untuk diorang tunjukkan respect. Okay, aku hormat kau tengah puasa, aku tak adalah makan sedap-sedap bangkang, aku tak tu depan kau. Tak adalah kan. So dia pergi makan dekat kantin. So bagi aku itu satu cara untuk dia menghormati, tanda untuk dia menghormati kawan-kawan yang beragama Islam. So untuk nak tingkatkan lagi, kau nak tingkatkan macam mana lagi? Nak suruh dia makan kat mana? Tepi longkang. Ya. Itu bagi aku nonsense. Sebab apa yang dah ada sekarang ni dah cukup baik. Untuk kalau kata nak tingkatkan kefahaman ke hormat ke apa, memang dah cukup baik dah. Kita providekan satu space, kau makanlah kat sini, non-Muslim pun tak tengok kau pun tak kacau orang. Dah cerita masalah. Aku tak tahu benda ni boleh jadi politik kenapa. Sebab aku rasa macam dah mengarut ahli politik Malaysia ni semua. Memang level dah mengarut ni. Tapi aku tak nak setuju yang tu. Aku setuju isu satu kat kau ni. Okay, dia berkait rapat dengan SST. Aku tak tahu kau benda ni. Dia berkait rapat dengan SST. Kita tahu SST daripada 6 ke 8%. Tapi tak kena pun kepada makanan atau perkhidmatan lain. Kajian kontrol benda tu. Dia kena pada hiburan-hiburan yang karaoke, yang untuk M40 T20. Tapi dekat bazar sekarang ni ada perubahan harga yang sangat drastik bagi aku. Dan ada momok bandingkan dengan zaman bosku dengan zaman Anwar. Bosku dulu pergi pasar, pernah tengok video bosku pergi pasar, dia kata dia terkejut, Pak ketul RM1. Aku tengok video tu aku pun macam gila babi muka bosku macam tu. Okay, tapi sekarang harga naik. Dan sekarang ni rakyat tak nampak salah dekat kerajaan lah. Rakyat tu nampak bahawa peniaga ni cuba ambil kesempatan. Dan soalan aku, adakah betul peniaga nak ambil kesempatan atau cas sewa tampak atau kos-kos lain mereka meningkat? Berapa kau? So far, aku tak ada kata aku nak salahkan sesiapa. Sebab aku tak nampak isu ni adalah wajar untuk dipersalahkan lah. Cuma aku nampak apa yang kita kena tekankan adalah ada setengah pihak yang cuba untuk ambil exploit ataupun ambil kepentingan kelebihan sendirilah daripada isu yang berlaku. Aku agak tengok lah ada satu situation kan,
Yang mana aku nampak satu berita, memang berita viral lah. Even dekat Twitter ada orang cakap pasal benda tu. Yang mana peniaga bazar kata kami terpaksa naikkan harga. Nah, kami terpaksa naikkan harga makanan tapi atas sebab yang tak jelas. Sebab kalau contoh dia nak katakan sebab harga contoh macam barang-barang ruji makin meningkat lah, macam ayam, beras dan sebagainya. Benda tu clear kita tengok sekarang dah makin murah. Sebagai seseorang yang pembeli tegar, kalau kau pergi pasar dan sebagainya, ayam punya penurunan harga adalah sangat drastik. Kau boleh jumpa ayam RM6 harga, kau boleh jumpa ayam RM7 harga. Kalau kau masuk untuk jual beli dan sebagainya, benda tu taklah costly yang menyebabkan kau kena tingkatkan harga. Tapi di isu ini sekarang ni, adakah sebab isu tapak? Ataupun adakah isu ini adalah orang kata time puasa ni lah kau nak kena exploit sebab time bazar Ramadan ni buka, banyak gila potensi yang kau dapat. Banyak gila orang kata keuntungan yang kau boleh terima. Sebab orang memang akan sentiasa datang, pengunjung akan sentiasa tiba. So waktu tu je kau boleh compensate on sentiasa kaut keuntungan. So ini isu yang kita risaukan. Sebab memang jelas benda tu. Aku pergi, yelah sebab aku budak universiti kan, tak boleh nak masak sangat dekat hostel. Dan ada masak pun paling-paling pun ada Maggi. So of course aku memang bergantung besar lah pada bazar. Daripada second Ramadan sampai Ramadan semalam, memang sampai Ramadan yang kemarin dah, memang aku beli dekat bazar Ramadan. 2 hari aku beli dekat bazar Ramadan. Benda simple je. Aku beli kuih dalam 3, lepas tu aku beli air 1, lepas tu aku beli nasi 1. Lepas tu yang lebihan tu lauk lah, lauk yang tak sampai RM10 semua. Dalam 2 hari je aku boleh habiskan RM50. Macam tu je. To that much. Okay. So kau tak boleh nak salahkan benda ni kepada cukai dan sebagainya. Sebab basically cukai macam Afiq cakap tadi, cukai hanya efek benda-benda yang bukannya pembelian ruji. Macam nasi, beras, lepas tu ayam dan sebagainya. Dia tak efek benda macam tu. So boleh jadi ini adalah hasil ketamakan. Kau nampak opportunity ni, kau gunakan opportunity ni untuk naikkan keuntungan kau. Tapak sewa pun tak pasti. Tapi in the end, kalaupun isu ini berlaku, kita kena minta muhasabah lah. Jangan sampai, kalau kau naikkan harga, of course, the retaliation is, akan ada consumer yang kata, oh kita boycott lah bazar Ramadan. Habislah tak dapat untung. Itu isu. Aku nak setuju bazar Ramadan sebab yang berniaga dekat bazar Ramadan ni, majority memang confirm lah Islam. Confirm lah majority Islam. So, adakah kau rasa Kak patut buat satu inisiatif yang di mana bahawa setiap bazar-bazar Ramadan ni yang menggunakan tapak kerajaan punya macam MPS punya atau MPAJ, mereka tak kena charge langsung guna tapak kerajaan? Yang guna tapak kerajaan. Okay, aku nak sentuh sikit pasal tapak tu. Kau tak tapak tu ada orang buat Alibaba? Ya, aku tahu benda ni. So aku rasa kau kena explain apa tu Alibaba. Okay, macam ni. Tapak Alibaba ni, contohlah kata aku apply kan, setiap PBT dia akan buka macam buka tender lah siapa nak beli tapak untuk bazar Ramadan semua kan. Katalah aku beli tapak. Aku beli 2 tapak. Aku beli 2 tapak. 1 tapak harga RM2,000, 2 tapak RM4,000 kan. Lepas tu aku jual dekat Zaim 1 tapak RM5,000, tapak dekat Afiq RM5,000. So aku modal RM4,000, aku untung RM6,000. So sebulan tu aku goyang kaki. Korang lah yang kena tanggung. Sebab korang nak berniaga kan. Aku belikan tapak je. So itu tak kira lagi kalau dia ada kabel-kabel dalam, dia boleh beli tapak lebih. So orang buat untung kat situ. So maksudnya tapak atas nama orang lain, yang berniaga orang lain. Itu konsep Alibaba sebenar. Okay. So itu pun menjadi isu kenapa harga barang, harga makanan tu boleh naik. Sebabkan kadang-kadang tapak ni PBT pun setiap tahun kadang-kadang ada certain tempat tapak naik. Bila tapak naik, Alibaba dah makan dari sini. So dia makan lagi dekat peniaga. So peniaga nak cover cost, dia terpaksa naikkan harga makanan. Tu satu isu yang kita kena ambil peduli juga. So bagi aku, untuk menyelesaikan masalah ni, pertama sekali PBT kena turun setiap tapak. Okay, minta IC orang yang tengah berniaga tu, sama tak IC dengan nama tapak? Contoh, nama tapak Ali bin Abu, yang berniaga Ahmad bin Kasim. Tu dah orang lain. So tanya, ni tapak ni atas nama orang lain, berniaga nama orang lain. So siapa yang berniaga sekarang ni? Awak yang berniaga, awak yang beli tapak ke ataupun awak sewa tapak orang? Saya sewa tapak. Ambil lesen tapak, suruh diorang keluar. Itu cara nak ajar. Tapi salah dekat orang, kesian lah pula orang. Tak, maksudnya ambil lesen tapak, suruh orang tapak tu keluar, orang yang pemilik tapak tu keluar, dan yang berniaga tu yang berniaga. So maksudnya duit tu pun mesti dipulangkan. Tu maksud aku. Okay, faham. Itu salah satu cara. Cara kedua ialah, dah sampai masa untuk PBT pertimbangkan. Jangan nampak tapak bazar Ramadan ni sebagai tapak untuk cari untung. Untuk PBT. Contoh tapak pasar malam,
dengan tapak PBT beza gila tau harga. Ya, Tapak pasal malam tak aku RM4 je. RM4 je. Katalah aku ambil RM10 lah contoh. Satu hari RM10. Tapak PBT untuk bazar beratus tau. Tak silap aku ada yang beribu. Macam tapak jalan tar, tak silap aku beribu. So dia untung lebih kat situ. So bagi aku janganlah dah sampai masa untuk PBT tengok balik. Yes. Jangan gunakan bazar Ramadan ni sebagai tapak untuk PBT pula cari untung. Yes. Alibaba cari untung, PBT cari untung, yang mangsa peniaga. Yes. Kesian dekat peniaga. So bagi aku tu dua cara lah untuk atasi masalah ni. Aku kebab kau ni aku cuma terletik kau spend RM50 untuk masa 2 hari. Bagi aku gila RM25 sekali makan. Mahal lah bagi aku mahal lah. Mahal. So aku rasa ni cadangan. Bukan cadangan aku tanya pendapat kau. Adakah perlu universiti tu wujudkan satu pertama bazar dia sendiri. Maksudnya bazar tu universiti maker tu sendiri. Yang berniaga semua student. Maksudnya duit tu di rolling kepada student juga sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, adakah patut ada konsep fleksibel tu dalam college-college universiti di mana mereka akan ada satu dapur, if tak nak satu bilik, satu dapur, atau satu floor, satu dapur untuk mereka ada boleh masak, boleh jimatkan duit. Sebab universiti aku ada tapi tak semua college. ada satu college saja, tu college traditional, student saja boleh buat je. College lain tak boleh. Yang boleh masak. Tu college ada tapi aku tak tahu universiti lain. So kau rasa macam mana? Aku rasa yang pertama tu pasal boleh ke student berniaga kan basically kan, dekat bazar tu kan. Kalau kat UA memang ada lah, kita buat dekat depan masjid tu, depan foyer masjid tu. Tapi yang berniaga bukan student tau. Yang berniaga adalah pemilik kafe. Contoh macam ada Mahala Ali, Mahala Siddiq, Mahala Faru, pemilik kafe. Sebab diorang tak buka kedai diorang, tak buka kafe diorang waktu bulan puasa, waktu siang. So diorang akan universiti akan bagi tender buat waktu maghrib tu sendiri. Kau berniaga lah petang sampai maghrib semua kan. So untuk student boleh ke tak, aku rasa macam susah sikit lah. Aku tak tahu kalau kat UM atau universiti lain ada praktis benda macam ni. Tapi kat UAE susah sikit sebab kita kena pertimbangkan macam mana kau nak nego dengan kafe-kafe lain, kafe-kafe mahalah. Lepas tu macam mana kau nak bagi student freedom untuk berniaga. Sebab basically benda tu macam mana universiti kalau lah to the point yang nak masak kat hostel pun tak boleh. Kau rasa dia nak bagi kita berniaga boleh ke tak? Ada isu juga kat situ. Kau nak prepare makanan. Yes, modal betul. lagi. Yes, banyak benda pertimbang lah. Pertama. Kedua, macam dapur tu, aku terkejut juga UM ada benda tu, which is bagus lah. Macam UAE tak ada. Kalau masak pun, kita akan masak, basically lah, adalah yang masak secara haram. Kau akan sediakan pot, beli pot, lepas tu kau masak lah Maggi ke, kau masak nasi goreng ke. Itu je benda yang paling mudah, benda paling kau boleh beli makan. Lepas tu lauk lain tu kau carilah sendiri. Tapi, alternatif kepada benda tu, kat UAE kan masjid kita kat tengah, masjid dia besar. So memang setiap hari akan ada sponsor. Orang akan bagi makan free, percuma. Yes, kau akan dapat dalam 200, 300, even ada yang paling tinggi pun dalam 600 kau dapat. So bergantung pada sponsor tu sendiri. Dan kat situ sebenarnya dah cukup dah untuk accommodate student yang tak boleh nak makan sangat. Sebab 600, okay, kata ada beribu-ribu student lah, dalam 1000 ke 2000 student. Dapat 300 orang makan, kira dah cukup dah. Yang lain tu mostly diorang akan balik rumah makan sebab rumah dekat. Ada yang pergi ke bazar, diorang akan cuba cari alternatif bazar luar yang murah sikit lah. Ada yang masak sendiri. So depends on cara kau try untuk dapat makan lah in the end. Ikut pada kau punya duit juga, berapa banyak kau ada, berapa banyak bapak kau boleh bagi. So settle cara sendiri. Thank you man, thank you Zain. So okay, kita rehat sekejap dan kita kembali setelah nanti. Alright. Okay, kembali lagi kita. So walaupun bulan puasa kita tak lari dengan isu politik dan kita tak pergi jauh dengan isu yang berkaitan dengan parlimen atau apa yang berlaku dengan kerajaan sekarang ni. Walaupun kita berniat untuk bawa isu-isu yang santai saja di bulan Ramadan ni, tapi tak ada lagi sebab ada sini ada nama abang kau Syed Saddiq. So kena explain, kena tu. So aku terkejut orang yang paling berprinsip yang menyatakan dulu dia pernah menyatakan bahawa Muhyiddin Yassin ni yang bawa dia ke mahkamah. Muhyiddin Yassin yang bawa ugutan ke dia, semua yang sampai sekarang dia mahkamah walaupun dia jatuh hukuman tapi dah proses rayuan. Tapi sekarang lain gameplay dia di mana dia okey untuk join jelajah Perikatan Nasional. Itu dia join kat mana aku tak ingat. Aku tak ingat dulu. Dia tak pernah dia tak pernah join lagi. Tapi Muhyiddin ada panggil dia datang kan. Ya betul. Tak silap aku isu tu berbangkit sebab Muhyiddin tiba-tiba petik nama dia. Dan dia pun diam. Which is ada konflik jugalah sebab
YB Amira tu, Presiden Bersatu sekarang ni dia macam pelik kenapa pula tiba-tiba Presiden Bersatu. Presiden muda. Pelik kenapa tiba-tiba dia petik nama kan. So bagi aku bila mana Tuan Badan sendiri diam tanda setuju. Kan? Okay. So pada pandangan aku macam inilah. Itulah maksudnya real politik. Okay. Anyone yang boleh bagi benefit kepada dia, sama ada dia dulu musuh ataupun tidak, dia akan back lah. Contoh, kenapa Mahathir boleh bersama dengan Anwar untuk PRU14? Sebab mereka ada kepentingan bersama. Masing-masing nak jatuhkan Najib. Walaupun kau ingat geng-geng PKR boleh tahan ke dengan Mahathir? Boleh bersabar ke dengan Mahathir? Sebab tu antara yang awal angkat kaki adalah Rafizi. Faham? So basically orang politik ni bila mana dia melihat ada kepentingan untuk dia bersama, dia tak kisah untuk kembali bersatu walaupun kau dah sepak terajang aku dulu. So Syed Saddiq ni hanyalah pengulangan drama-drama yang lepas. So aku tak pelik bila benda tu berlaku. Walaupun Syed Saddiq kata, oh Muhyiddin lah orang yang bawa saya ke mahkamah, yang ugut saya sebab tak sokong dia dan sebagainya. But now ada kepentingan politik di situ untuk mendapatkan sokongan supaya next PRU, if Syed Saddiq masih boleh bertanding di MUA, at least dia ada pacar lah. Faham kan maksud aku? Jahat kau bagi. Tapi Mac, at least dia ada pacar lah untuk satu MUA. Tapi Mac, aku macam terkejut lah. Sebab dia selalu bawa naratif bahawa yang muda bawa naratif bahawa politik baru, politik anak muda, politik style. Kita tak boleh dikontrol oleh dinosaur politik ni yang semua. Tapi sekarang kalau dia sama, siapa lagi pejuang-pejuang yang baru kata yang fresh, yang anak muda mahu kan, selain pada Syed Saddiq? Takkan Syahir Hamdan. Bagi aku pendirian muda dah berubah. Dah lama dah berubah. Sejak diorang menyertai Pakatan Harapan untuk PRU15, bagi aku muda dah lari daripada prinsip asal, iaitu untuk jadi apa? Badan check and balance. Bukan check and balance. Third force. Third force yang tak terikat kepada politik-politik, nama-nama ahli politik besar macam PKR, UMNO, PAS dan sebagainya. Bila mana mereka mula untuk inline dengan mana-mana parti. Sebab pada asalnya muda berdiri sebagai satu parti yang idealistik. Idealis, terlalu idealis. But then bila mereka masuk dalam PRU, bila lepas PRU 14 masih lagi idealis. Nak PRU 15, mereka mula berdepan dengan realiti. Politik itu macam mana? Kalau kau tak ada side mana-mana, kau akan hanyut dalam PRU. Nak tak nak, dia side dengan PKR. But then dia tak boleh stay dengan PKR, dengan PH, dan dia lompat pergi PN. So maksudnya mereka dah lari daripada prinsip asal diorang untuk jadi third force. Apa third force yang ada sekarang? Tak ada. Pejuang, jangan lupa. Mana tu semua satu geng. And aku percaya menjelang PRU 16 nanti akan ada, mungkinlah kalau tak ada two party system pun dia close to two party system. It's either perpaduan stay dan PN, mungkin tengah-tengah tu mungkin ada PSM. Mungkinlah. Tapi yang besar-besar, nama besar mungkin macam Pejuang Muda, walaupun Pejuang tak ada kursi, dia rasa dia besar. Mudik dia ada satu kursi kan. Dua kursi. Tapi diorang akan gabung dalam satu blok PN. Okay. Sekiranya PAS dah bersatu tak pecah lah. Tapi kalau PAS dah bersatu pecah, bye-bye lah. Tapi man, thank you man. Aku clear. So the real politik tu akan berlaku walaupun anak muda tu nak bawa naratif yang baru ke, tapi dia faham apa politik, dia say politik musuh kepada musuh aku lah kawan aku berlaku. Yes. So kita faham benda tu. So Zaid, ini nak cerita sikit lah. Ini terpalit dengan ahli parlimen yang boleh sokong kerajaan dan boleh tak sokong kerajaan. So baru-baru ni selepas ahli parlimen, ada 4 ahli parlimen yang sokong kerajaan Madani, ada 4 ke 6? 6 ahli parlimen yang sokong kerajaan Madani. Sekarang ada seorang Adung Selangor yang sokong kerajaan negeri Selangor. Tapi apa yang special daripada 6 dengan 1 ni, semua-semua bersatu, tak ada PAS. So adakah bersatu duduk dalam tempoh yang adakah, soalan aku simple, adakah ahli parlimen atau Adung bersatu ni tak setia pada parti, atau mereka hanya berfikir kepada rakyat yang seperti mana yang mereka nyatakan lah, atau sebenarnya ada pressure daripada kerajaan untuk mereka sokong kerajaan, ataupun dia dah lost confidence dengan pentadbiran bersatu. Yep.
Apa kau rasa ni? Betul. Sebagai anak muda. Basically Tana, aku punya mindset macam ni je. It's either you are being pragmatic ataupun macam yang kata tadi, bermain dengan real politik, ataupun kau memang ada niat untuk rakyat, which is sebenarnya in this situation in term of konteks politik Malaysia, benda tu sangat susah, idealistik, dan kalau ada pun dia akan ada juga kepentingan politik. Benda macam ni, praktis yang melompat demi kepentingan rakyat ataupun demi ideologi, demi pendapat yang berbeza ni, it is something yang normal, common and bagus in UK. Contoh macam Winston Churchill, seingat aku dia tukar dalam dua parti juga sebab dia berbeza dengan parti ni, dia berbeza dengan parti tu, berbeza pendapat, approach dan sebagainya, so dia bertukar-tukar parti. Itu tak apa sebab akhirnya kau bertukar pendapat dan kau bertukar parti pada benda yang valid untuk kau rasa begitu dan beri manfaat juga kepada rakyat kau, which is dekat konstitusi kau lah. Tapi untuk konteks sekarang bila kita analisis balik kenapa benda ni terjadi kat Bersatu, basically mudah je. Sebab engkau datang daripada kelompok yang memang tak ada kesetiaan pada parti, basically lompat lah. Kau pun ada kartel dan sebagainya, dan kau kembali kepada fitrah asal kau, which is bila kau rasa macam kau dah tak ada untung, kau tak boleh nak support kau punya pentadbiran, kau rasa macam kau tak boleh nak makan, tak ada kepentingan dan sebagainya, kau lari cari tempat lain. Basically itu je sebenarnya. Diorang pulang semula kepada fitrah asal dia, iaitu melompat, menikam belakang, cari tuan lain, tak dapat nak jumpa manfaat sikit, cari khodam baru. It is a normal thing untuk orang-orang Bersatu, lagi-lagi political animal yang bersifat katak ni, untuk buat macam tu. Dan ini adalah something yang maybe bak kata Amir tadi juga boleh ada kaitan dengan loss of confidence. Maksudnya sekarang ni kita nampak Bersatu is quite in shambles. Dia dah lah bergaduh dengan Hadi, dia bergaduh dengan PAS over isu PAS nak align dengan Mahathir. But at the same time Muhyiddin dan juga Bersatu macam takut lah sebab basically kita dah pernah bermusuhan lah dengan Mahathir. Lepas tu ada juga isu yang mana sesama parti tu sendiri bergaduh, orang pimpinan atasan. Antara Hamzahnya lain, antara Muhyiddinnya lain, ada pula Azminnya lain. Faizal Zumur pun cuba juga nak main kolam kat situ. So kita nampak situation kat sini yang mana bila sesama kau sendiri ada intrigue, ada isu untuk susah nak percaya, kau jangan pelik kenapa orang bawah akan lari. Akhirnya ia menjawab kepada isu keadaan yang mana kita tahulah Bersatu ni memang takkan buat semua ni demi rakyat. Maybe ada sikit, itu pun mostly adalah politically motivated. Tapi untuk menjawab kepada sangkaan buruk yang dikeluarkan oleh Wan Saiful Wan Jan untuk dia katakan maybe kerajaan mempengaruhi dia, ataupun macam hari itulah Bersatu, aku tak ingat siapa Bersatu spokesperson, ada claim yang PM, bukan PM tapi wakil PM ataupun wakil parti sendiri datang jumpa dengan diorang punya ketua pembangkang sekarang, which is Hamzah, minta untuk bertukar sokongan. Kita tak tahulah benda tu betul ke tak sebab tak pernah dicabar dekat perundangan kita, dan kita tak ada bukti yang kukuh untuk kata benda tu ada. Maka by rights kita boleh katalah yang benda ni tak sahih. Itu mudah je. Kalau you have the proof, silakan buktikan. Kalau tak ada, jangan claim bukan-bukan. So the issue is right now is benda ni berlaku kerana Bersatu tengah bermasalah, dan it indicates yang for the next PRU ataupun next tahun-tahun ke hadapan, PN akan lalui waktu-waktu yang sukar untuk convince the people yang that they have and command the stability. Macam tu. Okay, clear. Tapi aku nak setuju sikit. Ini kita bincang politik walaupun if kau dalam senario politik sekarang, if kau lead Perikatan Nasional, kau rasa Bersatu is benda yang bagus untuk ada kerjasama atau PAS cuba untuk bergerak di kaki sendiri? Sebab PAS bergerak di kaki sendiri sekarang ni, 3 negeri dia dapat. 4 banyaknya. 4 negeri dia dapat, dia seorang yang dapat tanpa Bersatu. So boleh carry forward, dia boleh menang dengan gameplay ni. Nak kira ahli parlimen, PAS lagi banyak pada Bersatu. So adakah PAS patutnya berfikir bahawa Bersatu ni satu liability untuk aku? Sebab dengan Bersatu ni ahli parlimen Perikatan Nasional semakin berkurang. Dengan Bersatu ni aku banyak masalah kena fikir lagi. Apa kau rasa? Adakah PAS patut bawa Panji solo mereka? Berat soalan ni. tapi menarik. Aku suka soalan ni. So perbincangan tentang patutkah PAS bergerak solo ni adalah perbincangan yang berlaku juga dalam parti. Seingat aku diorang ada 3 faction. Antara faction Taqiyuddin, lepas tu faction bukan ni Ammar, Tuan Ibrahim dengan faction Hadi Awang. Basically setiap faction ada demand yang berbeza lah. Aku tak tahu which one is which, tapi the 3 demand yang berbeza itu adalah sama ada kita nak stay dengan Bersatu dengan PN, adakah kita nak bergerak solo, dan adakah kita nak align more to Mahathir. Ini adalah ketiga-tiga perbezaan yang ketara sekarang berlaku. So aku nampak dalam keadaan trust sekarang adun banyak, parlimen banyak,
base kuat gila. Kau ada base sejak daripada zaman merdeka kot, base kau. Dan kau punya basically kekuatan parti kau in a constantly naik sebab kita ada rise of conservatism sikit kan. PAS sebenarnya dalam keadaan yang selesa untuk dia pisahkan diri dia daripada PN ataupun Muhyiddin dan Bersatu. Tapi ada isu yang lebih besar iaitu penjenamaan ataupun branding. Nama PAS, you cannot deny, sangat buruk. To the point yang non-Muslim takut nak undi, to the point yang nama PAS, okay contohlah kalau political front dekat universiti lah pada mahasiswa, mahasiswa takut pada nama PAS. Sebab itulah kita nampak gabungan-gabungan bawah gamis ni ada banyak gila nama yang dia cuba sadurkan supaya dia tak nampak PAS sangat. Okay, banyak faham, gila nama faham. dan nama tu macam okay, menarik, convincing. Orang yang tahu je tahu. Okay. So ada juga isu lah macam hari tu PRU yang baru-baru ni kan, PRU yang lepas ni ada non-Muslim support PN kerana dia tak tahu pun ada PAS. Ada non-Muslim support PAS PN mostly sebab dia tak tahu ada PAS, dan ada Muhyiddin. Maksudnya kat sini aku nampak PAS kena cuba analisis individu yang ternama kat dalam Bersatu yang boleh jadi bermanfaat kepada orang. Contoh macam Azmin Ali, Hamzah, Wan Saiful Wanjan, Muhyiddin dan beberapa orang lain lah yang sebenarnya berguna untuk masa depan diorang ke depan. Sebab kalau PAS, okay dia macam ni, PAS kalau tanpa Bersatu dia nampak very far right gila, very ke kanan, very kampung-kampung dan sebagainya bak kata orang lah. Tapi kalau dia dengan Bersatu, sebab Bersatu ni datang daripada leluhur yang banyak gila ideologi dan basically diorang bukannya kanan sangat, so dia nampak yang PAS dengan PN ni dia nampak lebih digemari, lebih segar dan boleh offer something yang agak unik kepada negara. So it is either you can, tapi you need to bear with the consequences. Itu je. Okay, clear. Aku nak kait soalan dengan Zaim punya jawapan dan aku nak jawab dengan kau. So Bersatu ni ada satu parti yang orang kata apa, dia fiqh dulu ni dia fikir pasal benefit dia atau fikir pasal kepentingan dia ke majoriti. So sekarang ni ada berlaku bahawa majoriti ahli Bersatu masuk parti keadilan. Sebab parti keadilan sekarang adalah parti kerajaan dan parti Perdana Menteri. So, apa kau rasa apa keadilan atau parti Datuk Seri Anwar patut buat dengan ahli-ahli yang ramai ni, ahli-ahli daripada Bersatu masuk PKR? Adakah mereka patut tolak atau terus terima saja sebab kebebasan? Semua orang ada kebebasan nak masuk siapa-siapa kan. Dan setiap parti kena ada sifat keterbukaan. Tak boleh nampak eksklusif sangat, tak boleh nampak tertutup. Apa kau rasa? Kalau pandangan aku senang, jangan terima. Jangan terima kan? Tertutup oleh ni kita. Tutup terus, jangan terima. Sebab pertama, kau tengah membawa masuk penyakit dalam parti kau. Yes. Oh, okay. Okey, persoalan aku yang pertama, orang yang keluar daripada parti Bersatu masuk kepada PKR, adakah dia boleh terima dengan konsep reformasi dan juga keadilan sosial yang parti PKR perjuangkan? Core PKR adalah reformasi dan keadilan sosial, sosial demokratik. Adakah Bersatu boleh, orang-orang yang nak keluar daripada Bersatu ni boleh terima core itu sebagai prinsip perjuangan? Kalau dia boleh terima, bermaksud dia ni adalah talam dua muka. Ataupun senang cakap katak. Sebab dulu dia bertahan dengan prinsip Melayu Islam. Tapi bila dia nampak prinsip Melayu Islam ini tidak boleh membawa dia menjadi adun, ahli parlimen ataupun memberikan keuntungan, projek dan sebagainya, dia mencari kepada parti yang dah jadi kerajaan yang dia rasa mungkin dia boleh dapat projek, dia boleh dapat laba-laba politik dengan cara dia menukar prinsip perjuangan daripada Melayu Islam kepada sosial demokratik dan juga keadilan sosial yang jadi tunjang kepada perjuangan PKR. Kau boleh terima orang macam tu? Kalau aku tak, inilah parasite. Yes. Parasite akan hancurkan parti. At the end, orang dah tak bercakap tentang soal reformasi. Orang akan bercakap tentang soal bila aku nak dapat projek, bila aku nak dapat tender, bila aku nak dapat laba politik. At the end, konsep reformasi parti yang datang daripada jalanan yang berjuang untuk keadilan sosial pada seluruh rakyat itu akan hancur disebabkan parasite yang datang fikir kepala otak dia pasal projek. So orang macam ni kick terus, jangan bagi dia peluang untuk masuk. Itu pandangan aku. Betul. Okay. Hoi, tegas sekali ni kau Okay man. Okay, so kita rehat sekejap dan kita kembali setelah nanti, okay? Alright. Okay, thank you kan. So kembali lagi kita dalam sesi yang terakhir man. Ya. So sesi ni menarik sebab kita bincang dua topik dasar. Tak ada kita cerita politik terlalu banyak. So dua topik dasar yang penting. Satu tentang Kongres Ekonomi Bumi Putra, satu lagi tentang industri pelanangan. So tu pasal Kongres Bumi Putra ni So dulu Tok M ada buat kongres juga tau. Kongres Melayu Bermaruah ke apa, aku lupa ke tak. Kongres apa balik?
Kongres Maruah Melayu. Yes, Maruah Melayu, betul. betul. Yes. Itu zaman tu zaman PH. So sekarang zaman PH juga tapi sekali dengan UMNO dia dah tukar jadi Kongres Ekonomi Bumi Putra. So, kau rasa kenapa kena wujudkan kongres ni? KEB ni kalau ikutkan dari segi sejarah daripada tahun 65 dah ada. Dia satu kongres yang dia taklah setiap tahun, tapi ada beberapa fasa tu akan dibuat mungkin 2-3 tahun sekali untuk semua pihak-pihak yang terlibat dalam ekonomi Bumi Putra untuk duduk semeja dan berbincang. Apa kita nak buat untuk kembangkan ekonomi Bumi Putra? Okey, contoh antara kejayaan terbesar juga kenapa Kongres Ekonomi Bumi Putra ialah dasar ekonomi baru. Macam mana Kongres Ekonomi Bumi Putra memberikan cadangan kepada kerajaan buat dasar ekonomi baru untuk menyamakan sosioekonomi rakyat berbilang kaum. Macam mana untuk kita tingkatkan sosioekonomi orang Melayu, dan hasilnya kita ada golongan pertengahan Melayu, M40 Melayu. Yang sebelum itu tidak ada. So Kongres Ekonomi Bumi Putra ni dibuat macam aku cakap tadi untuk memikirkan tentang macam mana kita nak mengembangkan ekonomi orang Melayu. Tetapi persoalan dia di sini ialah sekarang ini apa masalah ekonomi Bumi Putra yang kita perlu pertingkatkan? Adakah dari segi pegangan equity? Yes. Satu, pegangan equity kita terlalu rendah. Kedua, penguasaan ekonomi Bumi Putra itu terlalu rendah. Kita bukan nak monopoli, kita bukan nak ambil hak orang lain, tapi kita nak besarkan kek supaya everyone can take the advantage, can get the benefit. Sebab Bumi Putra ni adalah majoriti. Betul. Dan majoriti yang miskin adalah Bumi Putra. Betul. Sekiranya kita boleh meningkatkan sosioekonomi Bumi Putra, berarti kita boleh meningkatkan pertama, taraf hidup masyarakat. Kedua, kita punya KDNK sebab mikroekonomi kita makin berkembang. So that's why kenapa kongres ini dibuat untuk memberikan cadangan-cadangan. So macam contoh kerajaan pun adalah memberikan beberapa manfaat. Aku sebut salah satulah. Contoh 1 bilion peruntukan untuk usahawan Bumi Putra, rumah, skim perumahan, kemudian TVET, kemudian JLC boleh beri cenderia hati, ni tak penting sangat. Ni gig, Suruhanjaya Perkhidmatan gig, 1 bilion kredit mikro BSN, 100 juta tabung geran padanan untuk pembangunan vendor swasta. So ini semua adalah macam mana daripada kongres itu kerajaan nampak apa keperluan, kerajaan peruntukkan dana. So itu basically keperluan kongres. Kalau orang kata ini adalah satu kongres yang bersifat rasis, tidak. Chinese dengan Indian tak ada kongres sendiri. Ada. Setiap kaum ada. Yes, betul. But the issue now is siapa yang paling terendah sekali dalam pegangan equity, siapa paling terendah sekali dalam penguasaan ekonomi. Kita bukan nak jadi majoriti ataupun nak monopoli, but kalau kita membiarkan golongan rendah yang menjadi majoriti dalam ekonomi, dia akan jadi barah dalam society. Sebab apa? Golongan ini tidak boleh move forward untuk kembangkan kek ekonomi kita. Contoh, kek kau besar ni lah. 60% daripada kek tu ialah kek yang tak boleh nak makan. Benefit tak kek tu? Tak. So the way untuk kau kembangkan kek tu ialah kau kena settlekan masalah 60 ni supaya kek ekonomi kau tu besar and everyone can get the benefit dengan kitaran ekonomi itu sendiri. So that's why kenapa kongres ini buat tu pada pandangan aku lah. Clear. Tapi aku nak setuju sikit kau ada tinggal soalan sebenarnya. Tapi soalan tak nak tunjuk Zaim. Simple Zaim. Kenapa kita ada masalah joran ekonomi antara Bumi Putra dengan non-Bumi Putra ni? Sebab kongres diwujudkan sebab kita tahu Bumi Putra paling rendah. Tapi kenapa benda tu berlaku? Sedangkan kita dah buat dasar ekonomi baru. Tapi kenapa sekarang masih kita kena ada kongres-kongres Bumi Putra sedangkan kita dah ada dasar yang lama? Dan kenapa masih ada jurang yang sangat jauh antara non-bumi dengan Bumi Putra? Faham. Ini jugalah sebenarnya persoalan tadi tu adalah persoalan sama yang menjadi basis kenapa orang mempertikai kejayaan DEB. Sebab basically antara orang yang lantang mempertikai DEB ni adalah beberapa seniman negara lah. Contohnya macam Esam Said yang mengkritik lantang tentang DEB. Dia kata yang DEB ni adalah satu bentuk skim ekonomi yang menyebabkan satu jurang yang lebih dahsyat. Bukan antara kaum, tetapi jurang dahsyat antara kelas ekonomi. Terutamanya yang kita nampak sekarang ni adalah bagaimana DEB tu di akhirnya pada zaman Mahathir waktu peak DEB tu, di akhirnya DEB tu memberi kesan kepada inequality gap yang sangat besar dalam ekonomi negara. Antara yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, dan tengah-tengah, dia duduk tengah-tengah, dia tak boleh nak naik atas, tapi possibility dia untuk terus ke bawah makin tinggi. That's the issue. Sebab tu orang kata yang DEB ni antara salah satu mastermind
untuk memastikan yang ekonomi Malaysia waktu tu dikuasai oleh kebanyakan kroni. Yang mana kita nampak sekarang macam ni lah. Ada Tun Daim, ada Tun Allahyarham Tun Taib Mahmud dan beberapa kroni-kroni lain lah yang bersepah macam Vincent Tan dan sebagainya. So basically mereka ini yang sebenarnya mendapat benefit paling banyak daripada DEB. Yang menyebabkan sehingga sekarang kita nampak DEB tak menjawab kepada isu akar iaitu kemiskinan rentan serta mobiliti sosial yang berlaku dalam kalangan masyarakat Melayu kita. The issue is right now, okay, bila kita extend balik isu itu tentang kenapa Melayu basically mempunyai masalah paling besar lah antara etnik kan in term of inequality dan sebagainya adalah kerana you cannot deny sebab kita Melayu adalah majoriti. Maka isu tu paling menampak kepada kita. Indian juga suffer benda yang sama. Cuma sebab Indian they are not the majority, kita tak nampak mereka adalah paling suffer dalam isu sebegini rupa. Sungguh pun begitu, dalam keadaan Melayu kita dah ditawarkan dengan pelbagai jenis bantuan, kita dah ditawarkan dengan pelbagai jenis intervention, pelbagai jenis inisiatif untuk tingkatkan mobiliti sosial kita. Dia still isu yang kita fikir kenapa masih lagi ramai Melayu yang merempat dekat seluruh negara ini. Majoritinya kita nampak lah dekat Sabah, dekat Sarawak, dekat Kelantan, dekat Terengganu dan sebagainya based on statistik yang dikeluarkan oleh DOSM. So ini kita boleh katakan antara sebabnya adalah isu lumrah manusiawi, which is you cannot escape the issue from happen. Tapi adakah kita tak boleh untuk atasi? So kenapa kita boleh atasi sampai sekarang? Senang je isu dia, isu sistem. The systemic problem itself yang menyebabkan kenapa kita paling merempat. Sebab basically okay, kita tak naklah bercerita pasal bagaimana bantuan ini menyebabkan apa orang kata kebergantungan tinggi orang Melayu terhadap bantuan dan sebagainya. Tetapi kita nampak sekarang ni ada isu yang mana bantuan yang diberikan itu tidak menjawab kepada isu akar yang diperlukan. Contoh apa yang kita perlukan sekarang adalah bantuan berbentuk pendidikan dan juga peluang pekerjaan. Basically isu kita sekarang adalah banyak anak Melayu kita tak nak sambung belajar, tak dapat nak sambung belajar kerana kitaran ekonomi kemiskinan yang berleluasa. Apa yang kita kena berikan adalah bantuan berbentuk pendidikan. Tetapi ada tak banyak bantuan pendidikan diberikan? Tidak banyak. Beasiswa sekarang pun susah. Pemboleh ubah pinjaman pun sekarang dibagi, tapi in the end dia tak promise pun pekerjaan. Contoh yang berlaku pada JPA dan beberapa inisiatif lain. So in the end benda macam tu sebenarnya bukanlah pada isu kaum itu sendiri, tetapi pada isu kerajaan, government of the day tak boleh nak provide the basic isu yang menjawab kepada isu akar tersebut. Maka benda ini berterusan, dan kalau kita tak lantik mereka yang ahlul zikri ataupun mereka yang kompeten dan layak untuk memerintah negara, maka isu ini akan terus berterusan, tapi not in a static manner, tapi dia akan makin merudum, makin mengeruh to the point yang dia akan memakan ekonomi negara kita. Aku tambah sikit lagi. Sikit. Okay, kau pernah baca tak buku Profesor Muhammad Khalid yang Dr. Khalid Dr. Khalid, The Colour of Inequality. Ya. Buku tu sangat penting untuk faham kenapa Kongres Ekonomi Bumi Putera ni masih ada sampai sekarang. Sebab daripada buku The Colour of Inequality tu jelas tunjuk DEB ni akhirnya mewujudkan jurang ekonomi yang terlalu besar. Sebab kau kena faham tau, asal usul kepada DEB tu yang Tun Razak buat sangat cantik. Tun Razak tak bagi duit, Tun Razak bagi cangkul. Yes, betul. Itu analogi Tun Razak selalu bagi. Saya tak bagi duit tapi saya bagi cangkul. Dia bagi tanah-tanah Felda. Dia bagi peluang untuk anak-anak Felda ini untuk usahakan tanah. Tahu, dia bagi ruang untuk kau sara hidup kau sendiri, kau bangunkan ekonomi kau sendiri. Kau nak buka apa? Kau nak buka kolam ikan, dia bagi benih. Dia bagi bantuan. Itu cara untuk nak tingkatkan ekonomi. Tetapi bila sampai pada zaman pentadbiran seorang hamba Allah ni, aku tak nak sebut nama, kan? Dia tak bagi cangkul, dia bagi duit. Tapi dia bukan bagi duit dalam bentuk untuk bantuan, dia bagi projek dekat yang kaya. Sebab itulah ada istilah yang kaya makin kaya, yang miskin apa ke dana. Sebab apa? Kau boleh tengok apa beza keluarga Tun Daim dengan keluarga anak Melayu di Kelantan, Terengganu, Pahang. Apa beza? Beza dari segi pendidikan satu. Kedua, beza dari segi jurang ekonomi. Sebab apa? Sedangkan dua-dua ini adalah orang yang hidup pada zaman yang sama. Mungkin Tun Daim ada kelebihan dari segi pendidikan, tetapi peluang untuk meningkatkan sosioekonomi tu Tun Razak bagi fair. Kau pandai, kau pergi belajar, kerajaan bayar. Kau tak pandai, kau pandai apa? Kau pandai bertukang, kau pandai bertani. Aku bagi cangkul, aku bagi baja, aku bagi benih, kau buat. Itu maksud DEB. Tapi at the end DEB hancur sebab ada seorang bawahan ya. Okay, so that's why kenapa jurang ekonomi Bumi Putera itu makin lama makin melebar. Kita dengan non-Malay memanglah dah melebar dengan non-Malay. And dalam kalangan Bumi Putera sekalipun melebar. Apa beza ekonomi orang Melayu di Sabah Sarawak dengan orang di Semenanjung? Jauh beza. That's why
kenapa kita perlu do something untuk pastikan golongan majoriti ni dia punya kedudukan sosioekonomi meningkat, supaya macam aku cakap tadi, dia akan efek pada kita punya mikro overall, and pada masa yang sama juga kita boleh try untuk reduce jurang ekonomi antara kaum. Kalau kita tak boleh reduce, jangan tanya kenapa dulu kita pernah ada 13 Mei. Sebab benda ni lah. 13 Mei punca jurang ekonomi. Orang petikaikan jurang ekonomi. So that's why tu Razak buat. Dah cantik, tapi bila sampai pada seorang ni, jahanam. Okay, Mac, thank you. Tapi ni, aku nak tinggal soalan kau pasal Kongres ni. Ini dinyatakan dalam Keluar Sekejap atau dalam podcast Keluar Sekejap. Dia kata bahawa Kongres Ekonomi Bumi Putra ni hanya gimmick semata-mata. Bukan membawa pada solusi jangka masa panjang atau solusi jangka masa pendek. Hanya gimmick untuk meredakan kemarahan orang Bumi Putra terhadap kerajaan Madani. Kau rasa benda tu betul? Faham. Aku, okay, bila cakap pasal gimmick ke tak, dia macam ni, kau tak boleh nak deny bila a politician do something, in the end dia akan benefit diri dia juga. Tapi you cannot call that simply as a gimmick. Sebab basically ada je orang buat, okay, dapat benefit kat dia, dapat manfaat kepada popularity dia, tapi benda tu datang as a latent function, bukannya manifest function. Okay, apa beza manifest function dengan latent function? Manifest function is basically apa yang kau nak buat dan itu apa yang kau dapat. Latent function datang jika kau buat benda tu dulu. Contoh macam kau pergi kenduri kahwin, kau nak tengok orang kahwin, betul tak? Kau nak tengok, contoh macam anak kau kahwin, kau nak tengok kau punya menantu. Latent function dia adalah kau boleh jumpa family-family yang lain. Sama juga konsep dia macam ni. So untuk you call that a gimmick, okay, for like in Keluar Sekejap lah, mention that as a gimmick, it is fair but sometimes can be misleading ataupun dibuka kepada ruang yang basically macam takkanlah benda ni pun kau nak politikkan, betul tak? Kau, orang cuba nak buat benda baik pun kau nak pertikai, susah jugalah. But in the end aku nampak bila aku nampak benda ni keluar, satu benda yang aku boleh give a merit lah kepada kerajaan is, this is sebenarnya satu simbol dan juga satu manifestasi yang sebenarnya parti seperti Keadilan dan juga PH, dia tak lupa pada roots asal dia, iaitu keadilan sosial, dan dia janjikan benda macam tu. Dan ia juga adalah satu bentuk indikator ataupun promise yang sebenarnya PKR cuba untuk baiki persepsi orang terhadap mereka. Kononnya Islam liberal lah, kononnya Melayu liberal lah, Melayu lupakan kacang lah, lupakan kulit lah dan sebagainya kan. Sebenarnya benda tu tak jadi. Kalau betul, okay, Keadilan like Rafizi, liberal, Anwar lupakan Melayu dan sebagainya, they will not be bersungguh-sungguh untuk Kongres Ekonomi Bumi Putra ni. Diorang akan just macam datang, bagi ucapan, ciao. Sebaliknya, we do something. Kita ke arah buat benda macam tu. So, akhirnya, dia adalah salah satu cara juga. Bila orang Melayu tanya, apa yang korang buat untuk kita orang? We do this. We do this, we do that, ni dan sebagainya. So it is further menunjukkan yang Keadilan dalam position yang cuba untuk convince the people, terutamanya orang Melayu lah, yang we are doing something beneficial to you and we are doing something on the right track pada definisi mereka yang Melayu. Macam tu. Okay, clear, man. Last sikit, aku nak tanya kau pula. Tanya aku pula, okay. Apa pandangan kau tentang opinion Menteri Ekonomi Rafizi pasal ekonomi Bumi Putra? Dia cakap dah sampai masa untuk kita melihat ekonomi Bumi Putra tu dengan cara meluas, dengan penglibatan bukan Bumi Putra. Okay, good. Apa pandangan kau? Pandangan aku, apa yang Rafizi cakap tu realistic. Because Malaysia ni duduk di negara bukan Melayu saja, bukan Cina saja, bukan India saja, kita bercampur. So non-bumi dengan Bumi Putra tu perlu hidup together. So if dalam ekonomi, kalau contoh kau nak ekonomi ni bagus tu, kau tak boleh fokus pada majoriti saja. Kau dah kau abaikan kaum minoriti. Kau kena work together untuk memastikan bahawa kaum minoriti yang pegang ekonomi dekat Malaysia lah kan. Yes. Dekat US beza. US tak ada kaum minoriti pegang ekonomi, majoriti yang pegang ekonomi. Dekat Malaysia beza. Malaysia di mana bahawa kaum non-Bumi Putra, mereka paling kuat pegang ekonomi. Bumi Putra tak banyak pegang ekonomi. So, yang ni yang penting. Untuk adakan kerjasama. Bukan untuk setiap tahun kerajaan akan spend untuk ni naik untuk balance. Tak, ini kena main buka ruang juga untuk memastikan kelompok Bumi Putra ni boleh cash. Itu sebenarnya apa yang aku cakap, apa aku faham. Dan aku sangat sokong dengan Raf punya idea. Sebab dia antara kementerian yang Kementerian Ekonomi adalah salah seorang kementerian yang melaksanakan ni. Kali dengan Zahid Hamidi lah. So dalam pandangan dia nampak bahawa Kongres ni tak boleh Melayu saja, kena bawa non-Bumi Putra juga. Dia kena bawa non-Bumi Putra juga sekali dalam Kongres ni. So itu aku nampak menarik. Tapi kita stop dekat isu Kongres ni sekejap. Kita stop isu industri penerangan. Dan industri ni
majoritinya aku boleh cakap Mama Melayu juga. Betul. Betul. Tapi aku nak jangka kau sikit soalan simple simple je sebelum kita tutup ni. Industri perdagangan kita tahu Feda, DEB berkait rapat gila dengan industri ni. Tapi adakah industri ini mampu melahirkan jutawan besar dalam golongan orang Melayu ni? Pada pandangan aku, untuk in future, tak. Sebab, contoh apa masalah terbesar perdagangan Malaysia? Masalah terbesar kita ialah kita terlalu bergantung pada kelapa sawit. Sekali kena ban, efek tak pada kelapa sawit kita? Efek. Dah sampai masa untuk kita berubah perladangan kita ke arah perladangan yang memenuhi demand dan juga circle ekonomi. Contoh. Apa tanah ketung? Bukan. 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 Contoh. Kalau kita dekat masaran tempatan ni untuk peternakan ayam, masalah terbesar adalah kita terpaksa beli dedak daripada luar. Betul. Dah sampai masa untuk tanah-tanah kelapa sawit yang terlalu besar tu, kita portionkan sikit untuk perladangan yang lain. Jagung dan sebagainya. Supaya kita boleh hasilkan dedak. Kita boleh ada dedak kita sendiri. So, bila mana ada dedak sendiri, kita tak perlu import dan kita akan kurangkan kos peternak ayam, harga ayam boleh lagi turun. So macam mana dia membantu circle ekonomi tu sendiri. Bila mana kita terlalu bergantung pada perladangan, at the end of the day, kalau berlaku efek pada luar, contoh ada boycott terhadap sawit sekarang ni, efek tak pada peladang? Efek. Kalau contoh getah, harga getah jatuh, kita efek. So dah sampai masa untuk kerajaan menilai semula industri perladangan ni untuk kita ada sektor perladangan yang memenuhi demand semasa. Macam aku explain tadi lah. So itu juga menjadi punca kenapa kau nak lahirkan jutawan Melayu dalam perladangan boleh tapi susah. Sebab dia adalah satu sektor ekonomi yang fragile. Sekiranya berlaku external factor yang merosakkan sektor tu, ekonomi tu akan fragile, pengusaha tu pun akan collapse. Betul. So nak tak nak kita kena ada satu sektor ekonomi yang sustain, yang memenuhi keperluan semasa yang tak pernah berubah pun. Orang tak pernah stok makan ayam. Tu masalah dia. So circle itu perlu dibentuk kan. So kita perlu berubah. Sebab mentaliti peladangan kelapa sawit, peladangan getah, ini mentaliti penjajah. Dah sampai masa untuk kita ubah supaya kita boleh memenuhi demand semasa. At the end yang untung adalah pengusaha tu sendiri. So tu pandangan aku. Okay. Ni berkait rapat dengan anak muda. So sekarang ni dalam industri perdagangan tak ramai anak muda nak masuk. Sebab anak muda berfikir bahawa daripada aku berpeluh-peluh di ladang kelapa sawit, better aku kerja bank. Ekor dah style. Duduk dalam office lah. Duduk dalam office lah maksudnya. Maksudnya kerja office, kerja akon, boleh buat OOTD, boleh buat POV, kerja apa ini. Kan konten-konten generasi Z macam Mawar kan suka buat benda macam tu kan. So, ramai anak muda nak ke sana. Dan apa kau rasa membuatkan anak muda tak nak pergi dalam industri perdagangan sedangkan industri ni boleh mendatangkan banyak impak yang positif dalam ekonomi. Nak ekonomi anak muda pada kau dapat gaji 2,000 atau 3,000 sebulan, dengan industri ni kau boleh dapat 10,000 sebulan atau lebih. Apa kau rasa? Okay. Soalan ni dah banyak berlega lah. Dah menjadi dalam dilema jugalah dalam ekonomi kita. Kenapa anak muda tak nak terlibat dengan isu 3D, sektor 3D dan sebagainya kan. Peladangan, pelombongan, pembinaan dan sebagainya. Sampai ia membuka ruang kepada keperluan imigran untuk datang ke negara kita memenuhi keperluan workforce tersebut. So basically, mostly orang akan menjawab isu ni sebab mentality. Orang kata macam, anak muda tak nak lah, anak muda tak suka lah. Tapi instead of looking into mentality ni lebih kepada benda yang kedua yang muncul. Aku nampak benda pertama dan paling utama adalah sebab demand. Kalau kau tanya majikan, majikan katakanlah contoh sektor getah, sektor kelapa sawit yang didominasi oleh macam DRB Highcom, Top Glove dan sebagainya, kau rasa dia akan prefer tak untuk ambil anak tempatan sebagai pekerja? Susah. Kenapa? Dia tak boleh nak exploit. That's the issue. Kalau dia ambil imigran daripada luar, you can exploit them. Sebab tu ada isu lambakan pekerja asing daripada luar, dan bila masuk tanya, siapa you punya majikan apa semua? Lepas tangan. Maka jadilah diorang terkandas. Jadilah diorang tak ada pasport semua, tak boleh nak balik negara. Semua benda tu berlaku bukan kerana pasaran as in like orang tak nak kita. Tapi majikan, penggaji, kapitalis, pemodal, mereka yang di atas tu, mereka lah punca kenapa anak muda tak nak ambil. So akhirnya, it begs the question yang, kalau betul kita nak melahirkan jutawan dalam sektor peladangan,
Possible ke dalam keadaan market kita fully bergantung pada getah dan juga kelapa sawit yang fully didominasi oleh gergasi-gergasi besar, boleh ke kita lahirkan jutawan? Tak boleh, susah. Kita bolehlah lahirkan jutawan, like taklah jutawan, tapi at least orang yang ada bisnes besar. Contoh dalam industri desa, mengoptimalkan penggunaan nanas contohnya sebagai jam, ataupun menggunakan penanaman seperti teh kalau dekat Cameron Highlands lah, ataupun sayur-sayur. Kan ada yang pekerja macam orang-orang Cina tanam sayur-sayur dekat Cameron Highlands dan sebagainya. Maybe itu boleh. Tapi bab kata Amir, kerana kita tak sustain dan kita hanya fokus pada dua benda utama ini, akhirnya dia takkan beri manfaat yang banyak pun kepada ekonomi negara. Maka limpahan dia akan kena kepada anak-anak muda. Ia bukannya soal anak muda tak nak dan sebagainya, tapi soalnya anak muda tak nampak potensi mereka berkembang di situ. Dan anak muda, okay, macam ni lah, kerajaan, aku nampak kerajaan, pendidikan kita serta like stigma masyarakat lah, kita kurang berikan gambaran kepada anak muda ataupun anak-anak kecil kita yang kalau kau kerja dekat sektor peladangan, kau akan dapat banyak manfaat. Pernah tak dengar kerajaan cuba untuk promosi benda ni in a very high manner? Tak ada, tak nampak. Diorang akan akhirnya suruh pergi kerja kerajaan, diorang akan sediakan inisiatif kalau kau belajar sini, kerja kerajaan, kau akan dapat untung dan sebagainya. To the point, betapa kita nampak janggalnya dengan sektor peladangan ni, UPM, yang asalnya Universiti Pertanian Malaysia, kerana kita malu dengan nama pertanian, kita ubah jadi Putra Malaysia. Padahal niche kita kat UPM tu apa? Pasal binatang macam veterinar, ada pasal tumbuhan-tumbuhan, peladangan dan sebagainya. Tapi sebab kita adalah masyarakat yang malu untuk menerima hakikat, peladangan itu adalah benda yang bagus, maka inilah yang menyebabkan anak muda takut nak pergi ke sektor-sektor macam tu. Clear. Okay, topik yang menarik. Cuba kita tak ada masa yang banyak sebab dah hampir waktu berbuka dah sebenarnya kita ni. Dah hampir dah. So, kita berakhir kat sini, tapi jangan lupa untuk follow, like and subscribe kita punya channel. Kalau boleh YouTube tu sikit lagi. YouTube dah hampir dah tu. Dah 784. Lagi berapa ratus lagi nak dapat? Dalam 200 lebih lagi. 200 lebih lagi dapat 1K. So, tolong support, okay? So, kita jumpa lagi minggu depan. Okay, bye-bye. Alright.